Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 27 Februari 2023, tular tentang berita penemuan mayat dua orang wanita di sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Mayat dua wanita ditemui dalam keadaan bertindih dan disimen di bawah tangga di dalam rumah tersebut. Identiti kedua-dua wanita itu dikenal pasti sebagai Heni Purwaningsih berusia 47 tahun dan Yusi Purawati berusia 48 tahun. Kejadian ngeri itu terbongkar selepas kedua-dua mangsa tidak pulang ke rumah. Yusi dan Heni dilaporkan hilang pada 26 Februari 2023 selepas dua sekawan itu keluar dari rumah untuk pergi mengaji Al-Quran seperti biasa di Masjid At-Taqwa di Harapan Baru Regency, Kota Bekasi. Namun hairannya pada hari itu, dua sekawan itu tidak pulang-pulang ke rumah sehingga malamnya membuatkan ahli keluarga mereka berasa bimbang dan curiga kerana tidak pernah mereka menghilang tanpa kabar berita sebelum ini. Suami Yusi iaitu Harry pada awalnya menyangka isterinya itu kemalangan. Oleh itu, dia telah pergi ke hospital tetapi wanita tersebut tiada di situ. Dia juga dimaklumkan bahawa rakan isterinya Heni juga tidak pulang ke rumah. Bimbang akan keselamatan isterinya, Harry kemudian tampil membuat laporan polis. Pihak polis yang mendapat laporan tersebut segera melakukan siasatan bagi mencari kedua-dua mangsa. Lalu apa yang telah berlaku kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Suami Yusi yang berasa risau kemudian cuba mengesan isterinya itu dengan menggunakan data GPS telefon. Lokasi terakhir Yusi menunjukkan dia berada di sekitar kawasan perumahan Jalan Nusantara, Harapan Jaya, Bekasi. Suami Yusi telah memberikan maklumat tersebut kepada polis dan penyiasat mendapati di kawasan tersebut mempunyai kamera litar tertutup CCTV. Mereka kemudian pergi memeriksa rakaman CCTV yang ada di kawasan berkenaan. Menerusi rakaman CCTV tersebut, Yusi dan Heni didapati telah pergi ke sebuah rumah yang disewa oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Permana Kusuma berusia 50 tahun dengan menaiki sebuah motosikal. Permana yang turut terakam di dalam rakaman itu dilihat tiba lebih awal di rumahnya itu sebelum menyambut kedatangan Yusi dan Heni dengan membuka pagar. Kedua-dua mereka masuk ke dalam rumah dan itulah kali terakhir mereka berdua dilihat. Selepas itu, tiada rakaman yang menunjukkan kedua mangsa telah keluar dari kawasan rumah tersebut. Tidak lama selepas itu, rakaman CCTV menunjukkan Permana ada mengunjungi sebuah kedai berhampiran untuk membeli simen dan kerikil. Berdasarkan rakaman CCTV itu, pihak polis yang berasa curiga dengan rakaman tersebut seterusnya bertindak pergi ke rumah lokasi di mana kedua-dua mangsa terakhir dilihat. Pada mulanya, rumah tersebut seperti tiada sesiapa di dalamnya dan polis bertindak memecah masuk rumah itu untuk melakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, Permana ditemui terbaring di dalam bilik tidur dengan keadaannya berlumuran darah. Dipercayai cuba untuk menamatkan riwayatnya. Permana kemudian dikejarkan ke hospital dengan segera, namun dia telah disahkan meninggal dunia sewaktu dalam perjalanan ke hospital. Pada masa sama, lantai di bawah tangga rumah tersebut seperti baru sahaja disimen dan menimbulkan rasa curiga yang mendalam kepada pihak polis. Pihak polis kemudian memeriksa kawasan lantai yang telah disimen itu dan memecahkannya lalu menemui mayat dua orang wanita, tidak lain tidak bukan ialah mayat Yusi dan Heni. Maka dengan matinya Permana, dia yang diyakini sebagai suspek utama pembunuhan tidak dapat untuk ditentukan motif sebenarnya membunuh Yusi serta Heni. Walau bagaimanapun, pihak polis tidak menolak sebarang kemungkinan kedua-dua mangsa dibunuh kerana cuba menagih hutang mereka daripada Permana. Ini kerana menurut Harry, suami kepada Yusi, memberitahu polis bahawa Permana rupanya mendapat bantuan daripada isterinya. Yusi dan Permana mengenali antara satu sama lain dan merupakan bekas teman persekolahan, dikenali sebagai kawan yang cukup baik. Permana bahkan kerap berkunjung ke rumah baik untuk bersilaturahim, berkeluh kesah mahupun meminta bantuan. Heni juga sering bertemu dengan Yusi sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk mengaji Al-Quran bersama. Permana bahkan pernah meminta dicarikan pekerjaan dan akhirnya dibantu Yusi agar tidak menganggur lagi. Yusi yang berdaftar sebagai pekerja di sebuah syarikat sektor besi membantu Permana bekerja di syarikat yang sama. Ketika itu juga, Permana yang merupakan pekerja di tempat penjualan besi mengajak Yusi membuat perniagaan menjual beli besi dengan hasil keuntungan dibahagi sesama mereka. Yusi pernah meminta wang daripada suaminya untuk menyimpan dana di bawah Permana. Disebabkan itu, suaminya tahu bahawa isterinya berada di rumah Permana. Oleh kerana tergoda dengan keuntungan yang besar, Yusi turut mengajak rakan-rakan sekolahnya untuk turut serta melabur kepada Permana dan setiap mangsa telah diberikan keuntungan 5 juta rupiah
rupiah daripada hasil pelaburan. Disebabkan telah lama wang rakannya dilaburkan kepada Permana, Yusi terpaksa menanggung beban untuk memulangkan wang yang telah diamanahkan kepadanya. Disebabkan itu, Yusi terpaksa meminta wang tersebut dari Permana. Keluarga tidak menyangka Yusi dan kawannya Henny dibunuh dan mayatnya disemen oleh Permana. Padahal Henny tidak mengenali Permana dan hanya menemani Yusi pada hari tersebut. Lebih-lebih lagi, mayat Yusi dan Henny disemenkan di sebuah rumah sewa di Bekasi oleh pelaku untuk menghapuskan jejak pembunuhan tersebut. Polis Bekasi City Metro Resort Polres telah mendedahkan penemuan senjata tajam dari lokasi kejadian di mana 2 mayat ditemui di Bekasi, Jawa Barat. Selain senjata tajam, polis turut menemui bukti motosikal dan saki-baki bahan untuk menyemen. Ada bukti senjata tajam seperti pisau. 2 daripadanya telah dirampas. Bagaimanapun, polis tidak dapat mengesahkan sama ada terdapat kecederaan pada badan kedua-dua mangsa. Ada kemungkinan kecederaan pada mangsa tetapi belum nampak luka itu dengan betul. Jadi mayat dibawa ke Hospital Polis Keramat Jati untuk proses bedah siasat. Polis menyerahkan mayat Yusi dan Henny pada 1 Mac 2023 setelah melakukan bedah siasat terlebih dahulu. Jenazah Yusi kemudian dikebumikan oleh keluarganya di Tanah Perkuburan Awam TPU Malaka, Pondok Kopi, daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Pada hari yang sama, jenazah Yusi dimakamkan satu liang lahat dengan almarhum ayah kandungnya Sunadi bin Wiryo. Sebelum dikebumikan, jenazah Yusi terlebih dahulu disembahyangkan oleh keluarga dan saudara maranya di Masjid Al-Mukhlisin, Pulau Gebang Indah, Jakarta Timur. Keluarga dan rakan mangsa tidak dapat menahan tangis selama proses pengebumian berlangsung hingga selesai. Keluarga mangsa kemudian menaburkan bunga dan berdoa di atas pusaranya. Selepas isterinya dikebumikan, Herianto mengaku sibuk dengan pelbagai perkara daripada urusan di mukim berkaitan pendaftaran sivil, urusan rumah tangga termasuk hal sekolah anak-anaknya. Herianto berkata dia tidak mahu melupakan tetapi dia masih perlu meneruskan kehidupannya. Dia kemudian mendongak seperti menahan air yang jatuh dari matanya. Semua perkara ini biasanya dilakukan oleh Yusi, jadi dia tidak boleh terus bersedih kerana Yusi pergi, memandangkan dia terpaksa mengambil alih semua kerja. Berbeza dengan Herianto, Suryadi sama sekali enggan bercakap dengan wartawan terutama mengenai isterinya Henny. Suryadi ditemui di kediamannya yang terletak kira-kira hanya 2 km dari rumah Yusi. Di kawasan kiri rumah Suryadi boleh dilihat sejambak bunga dari syarikat Waskita Beton Precast. Sebuah motosikal berwarna merah diletakkan di kawasan hadapan. Sementara itu, Suryadi hanya berkata keengganan untuk ditemu bual itu turut disampaikan kepada beberapa wartawan yang datang sebelum itu. 2 nyawa melayang gara-gara tidak mampu untuk membayar balik hutang yang kononnya dibuat untuk pelaburan jual beli besi. Manusia mudah hilang akal dan kewarasan apabila terkait dengan masalah membabitkan wang seperti terjadinya kes seperti ini. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kedua-dua mangsa. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.